Secara ringkas, Akta melalui Seksyen 15 ni, identiti kanak-kanak adalah dirahsiakan. Tidak boleh. Sama ada dalam tempoh perbicaraan atau semasa siasatan. Okey. Bukannya sebabnya VVIP, bukannya sebab disuruh oleh siapa-siapa. Tidak, itu adalah undang-undang Malaysia. Itu undang-undang Malaysia. Jadi jangan salah sangka yang ini adalah satu permainan orang atas. Justice for Zara. We cannot disclose. We cannot disclose that one. I'm very sorry. I don't want to be in contempt. I apologize on that. Apa untuk tangguh? Ya? Tangguh kes. Tangguh kes? Ya. Tangguh bicara. Tiada tangguh bicara ni. Apa persoalan ni? Next step. Next step ni inquest lah, kami proceed pada inquest, dan kemarin kami telah memfailkan permohonan untuk menjadi interested party, orang yang berkepentingan dalam inquest tersebut. Ada sudah reply? Kami menunggu tarikh pendengaran. Mungkin dalam minggu ni. How does the victim's family feel about the gag order? I haven't met the family member, the mother. Tuan, pendengaran apa tadi? Proceeding anak-anak. Apa yang berlaku, saya minta maaf, saya tidak boleh disclose kerana ada perintah mahkamah melarang kami membuka apa yang berlaku di dalam. Tapi menepati yang kita punya permintaan lah Tuan. Kami tak boleh disclose. Ada soalan lain? DPP Cakap Tuan punya statement yang semalam bersikap Spekulatif. mungkin boleh ulas yang Kami itu bukan spekulatif. Itu kami buat kenyataan itu berdasarkan apa yang ada setakat ini. Jadi ada soalan lain? Ada tuduhan dibuatkan hari ini? Ya? Ada tuduhan dibuatkan? Saya takut mau jawab soalan itu. Takut nanti saya jawab ya, nanti dorang bilang saya membuka apa yang berlaku di dalam. Okay, thank you. Jumlah 5 juga. sekiranya pendakwaan Puan difahamkan tidak boleh dikenakan lagi tindakan dan dikenakan lagi masukan, tapi menurut AGC inquest itu berbeza, jadi mungkin akan boleh dibuat. Inquest tetap berjalan. Ya. Tuan, bila lagi ada perbicaraan mahkamah? Untuk inquest 3 September. Yang ini Yang ni ada tarikhnya, tapi saya takut mau cakap. agak minggu depan ke minggu luar. Saya terus terang cakap, saya takut melanggar perintah mahkamah. Tuan, gag order hanya untuk pendakwaannya sajalah, Untuk kes ini saja. Untuk yang ini saja. Untuk ini saja. Ya. Inquest, Inquest tidak ada. Itu boleh di-cover sepenuh sesuka hati. So the gag order is only for the For this case, for the child, for the court for children itu saja yang tidak boleh dibuka. Everyone in the court agree to the gag order. Itu perintah mahkamah. Saya tidak boleh disclose. Okay. I have to follow the law because we are saying justice, but if we cannot follow the law, there is no justice. Tamat jam berapa tadi itu? Baru saja yang saya keluar tu. Tuan yang AGC yang Tuan email kepada AGC, dia ada reply Reply-nya melalui kenyataan media yang semalam tu. Ya. Ada soalan lain? Apa? Kami akan berhubung dengan dia selepas ni. Untuk maklumkanlah perkembangan kes. Spesifik permintaan, mohon saksi yang masih ada tolong keluar. Itulah spesifik permintaan kami. maksudnya sekarang masih kumpul saksi lagi? Sebab setakat ini ada yang masih mau berjumpa dengan kami, dan kami ada, saya secara personal saya ada dapat maklumat, tapi itulah saya kena tapis lah. Ada numbers? Berapa ramai? Setakat ini yang jumpa saya ada beberapa berada, saya tidak boleh diskusi, tapi ada lah. Thank you for your time. Dipercayai pelajar Apa dipercayai pelajar? yang berjumpa dengan Untuk keselamatan orang saya tidak boleh diskusi bahagian yang itu, tapi alhamdulillah memang bagus. Ada soalan lain? Saya minta maaf saya tidak dapat bagi data yang banyak, maklumat yang banyak sebab ada gag order. Kalau tidak ada saya boleh bagi sikit-sikit, tapi ada gag order. Even if there is no gag order, there is section 15 which prohibits
di apa ya beritahu apa yang steps yang berlaku dalam prosiding dalam mahkamah bagi Court of Children. Cuma ini saja yang tidak boleh. Arahan Gekoja tadi di hakim kah atau Hakim, ya. Hakim yang memberi arahan begitu, ya. bukan dari permohonan dari saksi? Memang hakim sih. Itu yang saya tidak boleh disclose. Oke, boleh ya? Terima kasih, saya minta maaf atas kekurangan maklumat. Oke, terima kasih. Terakhir, Ya. boleh jelaskan kepada netizen yang tengah tengok live sekarang Aha. yang berharap terus kena dakwa. Jadi boleh terangkan sedikit proses hari ini. Request terangkan kepada Yang apa tentang apa? Prosiding. prosiding. Sebab diorang berharap hari ini terus kena tangkap. Oh. Jadi diorang tidak faham. Jadi mungkin boleh jelaskan sedikit proses. Bagi kanak-kanak, banyak perkara yang tidak boleh kena disclose. Kerana wujudnya Section 15 Akta Kanak-Kanak 2001 yang menghalang publikasi anak-anak tersebut sama ada melalui tempat tinggalnya, namanya, ataupun ayah bapaknya, ibu bapaknya. Secara ringkas, Akta melalui Section 15 ni, identiti kanak-kanak adalah dirahsiakan. Tidak boleh. Sama ada dalam tempoh perbicaraan atau semasa siasatan. Okey? Bukannya sebabnya VVIP, bukannya sebab disuruh oleh siapa-siapa. Tidak, itu adalah undang-undang Malaysia. Itu undang-undang Malaysia. Jadi jangan salah sangka yang ini adalah satu permainan orang atas. Tidak. Ini adalah undang-undang kita, Section 15. Boleh baca kepada Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi jangan salah sangka. Okey? Ya. Boleh jelaskan apa tujuan prosiding pagi ini? Itu kita tunggu kenyataan Jabatan Peguam Negara. Sebab kalau kami yang berdisclose, kami kena contempt of court. Saya harap edisi yang tahu perkara ini tolong jelaskan kepada netizen. Saya harap diorang dapat mengeluarkan kenyataan lah. Bukan saya mau menapuk apa-apa, tapi ini arahan mahkamah. Jadi kita tunggu Jabatan Peguam Negara. Boleh ya? Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ianya menjadi persoalan dan tanda tanya kepada orang ramai apabila pada 16 Julai yang lalu, Zara Khairina ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran bangunan asrama perempuan tingkat 3 pada pukul 3 pagi. Kejadian berlaku ketika kebanyakan pelajar lain masih berjaga. Tiada jeritan, tiada saksi dan tiada kamera CCTV disahkan di lokasi. Yang lebih mengejutkan, hanya selepas 5 jam iaitu lebih kurang pukul 8.16 pagi, barulah pihak polis menerima laporan berkaitan penemuan pelajar tersebut. Laporan telah menyatakan mangsa dihantar ke Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Kecederaan dalaman dilaporkan sangat serius. Waris dimaklumkan Zara koma dengan kaki dan tangan yang patah. Pada 17 Julai, waris membuat keputusan untuk menghentikan bantuan hayat selepas doktor mengesahkan tiada lagi fungsi otak pada Zara. Laporan polis rasmi dibuat oleh waris kedua yang tiba dari Kuala Lumpur. Jenazah Zara disolatkan dan dikebumikan di kampung halaman di Kampung Kalamau, Mesapol, Sipitang. Anak pun ada komplain apa-apa ke bagaimana dia keadaan pergaulan di sekolah sebelum kejadiannya. Ataupun tadi kami dengar pun dia cakap dengan Datuk, dia kata ada peroni-peroni di sekolah. Apa maksud tu pun? Saya tak boleh ulas tu ya. Terdapat banyak versi cerita dan berita yang kurang tepat dan tidak benar disebarkan di media sosial. Seperti adanya rakaman CCTV, ada rakaman suara Zara menjerit meminta tolong, dibelasah sehingga dimasukkan ke dalam mesin basuh, penglibatan VVIP, masalah keluarga, penyebaran gambar yang tidak benar dan banyak lagi. Sebelum kita bersurai, saya mau sampaikan satu benda. Ada tular di TikTok tentang video perempuan menjerit-jerit. Itu bukannya Zara. Okay? Saya harap para netizen semua jangan sebar perkara-perkara fitnah. Okay? Kita tidak mau ada orang yang difitnah. Okay? Itu saja daripada saya. Iya, jangan, kalau boleh sokonglah Ibu Zara yang sekarang dalam emosinya tertekan. Harap difahamilah. Solidariti dan sokongan masyarakat kepada keluarga Zara semakin memuncak. Perarakan, perhimpunan
suara-suara dari pempengaruh atau influencer media sosial serta selebriti dan tokoh politik menyemarakkan lagi hashtag Justice for Zara. Setelah selesai bedah siasat, proses selanjutnya adalah menunggu laporan forensik hasil bedah siasat selesai serta tindakan selanjutnya di mahkamah. Ada unsur jenayah atau tidak, kami sudah buat laporan polis awal. Laporan polis tu kami syak ada unsur jenayah. Untuk membagi tahu sekarang masih dalam siasatan, sulit, tak boleh bagi tahu. Sebab itu kan postmortem, saya tak boleh bagi tahu. Kita tunggu nanti dia punya report dan juga di mahkamah. Itulah report dia berapa masa tuan? Agak-agak Saya bagi tahu tadi. agak-agak daripada Sudah paling cepat seminggu, 2 minggu, paling lambat mungkin boleh 2 bulan. Jangan kita perlahankan suara, laungan dan doa untuk memohon kebenaran dan keadilan yang sewajarnya untuk arwah Zara dan keluarganya. Justice for Zara. Best sudah kembali kita bikin sampai jadi, jatuh bangun tetap berdiri, kita cuba lagi sampai jadi.
Tidak. Ini adalah undang-undang kita, Seksyen 15. Boleh baca pada Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi jangan salah sangka. Okey? Ya. Boleh jelaskan apa tujuan prosidin pagi ini? Itu kita tunggu kenyataan Jabatan Peguam Negara. Sebab kalau kami yang berdisclose, kami kena contempt of court. Jadi saya harap edisi yang tahu perkara ini tolong jelaskan kepada netizen. Saya harap diorang dapat mengeluarkan kenyataan lah. Bukan saya mau menapuk apa-apa, tapi ini arahan mahkamah. Jadi kita tunggu Jabatan Peguam Negara. Boleh, Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.